بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya pula kepadamu, apakah yang mereka akan belanjakan, yakni dermakan. Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebih dari keperluan kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya supaya kamu berfikir. Mengenai urusan kamu di dunia dan di akhirat. Dan mereka bertanya lagi kepadamu, wahai Muhammad, mengenai masalah anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya. Kerana mereka itu ialah saudara-saudara kamu yang seugama. Dan Allah mengetahui akan orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki, tentulah ia memberatkan kamu dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Masih lagi dalam penafsiran suratul Baqarah, pada ayat yang ke-219 sehinggalah ayat 220. Kalau sebelum ini kita menceritakan tentang peperangan, yakni peperangan pada bulan haram. Bagaimana Allah Ta'ala memberi keizinan kepada umat Islam bila mana mereka dizalimi, dianiaya dan diazab, untuk mereka mempertahankan diri mereka, bahkan mempertahankan agama mereka. Maka jihad yang disyariatkan dinamakan sebagai jihad difa'. Difa' yakni mempertahankan diri. Kerana jihad itu, kata ulama', terbahagi kepada dua. Yang pertama dinamakan jihad difa', mempertahankan diri. Yang kedua dinamakan sebagai jihad talab, yakni menyerang kembali musuh. Sesudah Allah Ta'ala menerangkan tentang bagaimana perlu dilakukan oleh umat Islam dalam mempertahankan dasar-dasar luar mereka. Kerana bila sudah wujud negara Islam, di antara dasar luar yang paling penting mempertahankan Islam daripada ancaman luar. Maka disyariatkan peperangan. Dan juga ancaman luar untuk memurtadkan umat Islam. Maka perlu diperangi habis-habisan. Dan bagaimana Allah menceritakan negara Islam yang dibentuk oleh kelompok-kelompok orang yang benar-benar beriman. Bahkan keimanan mereka sudah dibuktikan dengan pengorbanan harta benda dan tanah air dengan hijrah mereka. Yang kesemua mereka ini mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah Allah menggambarkan satu negara yang di dalamnya kelompok-kelompok penduduk rakyat yang mengutamakan keredaan Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Maka Allah Ta'ala pada ayat yang kita bacakan pada malam ini, ayat 219, 220, sebagai satu kesinambungan. Kalau sebelum ini saya katakan dasar luar yang perlu dijaga, ayat yang kita bacakan ini menyentuh tentang dasar dalaman.
undang-undang dalaman yang perlu dipraktikkan bagi menghasilkan rakyat yang bermutu, rakyat yang berkualiti. Bukan sekadar iman yang tersemat, yang tertanam dalam hati, tetapi beberapa pembuktian keimanan, iaitu dengan meninggalkan perkara-perkara yang merosakkan diri, bahkan merosakkan ekonomi negara, khususnya ekonomi domestik negara. Kalau dahulu dasar luar, peperangan pertahankan daripada segala ancaman luar, sekarang untuk rawatan dalaman, ada dua benda yang perlu ditangani dengan bijaksana, iaitu pengharaman arak dan judi. Yang kita tahu seluruh dunia ada arak dan ada judi. Dan seluruh dunia dua perkara ini berleluasa. Tanpa disekat, bukan diberikan suatu ruang yang begitu besar untuk mereka terus berkembang. Berkembang arak, berkembang judi. Dengan terbinanya kilang-kilang arak, kasino-kasino yang berstatus 5 bintang, 7 bintang. Sehingga setengah negara telah mewujudkan suatu pusat perjudian yang terbesar di dunia. Sebagaimana Las Vegas, sebagaimana Macau, dan banyak wilayah-wilayah yang dibentuk untuk mempromosikan judi dan arak. Baik, lihat bagaimana Islam merawat masyarakat Islam daripada pengaruh judi dan arak. Allah berfirman, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil kham, daripada tentang arak, wal maisir, dan juga judi. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, fihima, pada arak dan judi itu, ismun kabir, dosa besar. Bila sebut dosa besar, dosa yang diancam dengan azab neraka, dengan laknat Allah. Dosa yang akan bukan sekadar kesannya besar akhirat kelak, bahkan kesan di dunia sudah kelihatan jelas. Sudah nampak. Kalau kita tengok, tuan-tuan sekalian, semua dosa-dosa besar, nampak kecacatannya di dunia. Nampak. Berzina sebagai contoh, nampak. Untuk institusi rumah tangga, lahirnya anak-anak luar nikah, jenayah-jenayah sosial, dan lain-lain. Dan sama juga arak dan judi. Allah Ta'ala menyatakan, katakan wahai Muhammad, pada keduanya dosa besar. Wa manafi'un linnas, ya, ada manfaat untuk manusia. Kerana sebahagian manusia berkata, kami mendapat cukai yang banyak. Kami membuka ruang-ruang pekerjaan yang banyak, sehingga ramai yang boleh bekerja. Daripada tukang kebun sampailah orang yang terlibat dengan judi secara direct, secara langsung. Lalu Allah Ta'ala beri kita satu muqaranah. Ini kaedah kita diajar, ya, semua benda ada manfaat dan ada mudarat. Perlu kita timbang mana yang lebih besar. Wa ithmuhuma, dan dosa kedua-duanya, arak dan judi, akbaru, lebih besar, min naf'ihima, daripada manfaat yang kamu jangka, yang kamu sangka, yang kamu nampak. Tuan-tuan, sepakat akal manusia, kerana kita tahu semua benda tu ada manfaat, ada mudarat. Tetapi kalau mudaratnya lebih besar, maka perlu ditolak manfaat yang kecil. Kalau sekiranya manfaatnya untuk segelintir manusia, mudaratnya kepada ramai manusia yang lain, maka ini yang disebut yatahammalu ad-darar al-khas li daf'i ad-darar al-ammati. Kelompok kecil perlu menanggung kerugian untuk menghindarkan daripada kerugian kelompok yang lebih besar. Baik, orang yang terlibat dengan arak judi, ada untung ya kelompok kecil, pekerjanya, toke-tokenya. Tapi mudaratnya pada siapa? Pada semua. Pada rumah tangga, kerana kalau judi, kerana minum arak. Pada masyarakat, berlakunya pencurian, perompakan, berlakunya langgar, mabuk dan sebagainya. Ya, ada kelompok kecil yang ambil untung. Tapi kelompok besar ternyata mendapat mudarat yang besar. Maka Allah ajar kita ilmu perbandingan. Ini yang disebut oleh ulama sebagai fiqhul muwazanat. Fiqh pertimbangan, timbang. Atau disebut juga sebagai aulawiyat, keutamaan. Ada ulama menamakan fiqh aulawiyat. Ada yang menamakan sebagai fiqhul muwazanat. Fiqh muwazanat, yakni ada satu timbangan. Maka Allah mengatakan dosa kedua-duanya lebih besar.
Lepas Allah menceritakan demikian, wa yas'alunaka, dan mereka tanya lagi kamu wahai Muhammad, madza yunfiqun, kami nak sedekah pada siapa, pada jalan mana, bagaimana? Qulil af, katakanlah sedekahlah apa yang lebih. Perkataan al-af, yang lebih, yang kamu dah penuhi keperluan kamu, anak isteri kamu, bukan diri kamu sendiri ada lebih, maka itu yang kamu sedekahkan. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullah, Allah menjelaskan, lakum, kepada kamu, al-ayat, hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah, syariat-syariat Allah, la'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir hebatnya syariat Allah. Baik, ini makna umum. Kalau kita lihat sebab turun ayat ini, kerana setiap ayat Al-Quran umumnya ada sebab nuzul, sababun nuzul. Kerana sebab nuzul ini akan memberi kita faham dengan lebih dalam apa maksudnya. Diriwayatkan bahawa Umar Al-Khattab, Muaz bin Jabal dan sebahagian daripada sahabat-sahabat Ansar datang menemui Nabi SAW. Lalu mereka berkata, aftina fil khamri wal maisir, wahai Rasulullah, berilah fatwa kepada kami apa hukum arak dan judi. Fa innahuma mudhibatun lil aql, kerana kami dapati arak dan judi menjadikan akal kami hilang. Muslibatun lil mal, lalu menghilangkan harta kami. Maka turun ayat ini. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah, katanya, bila mana Nabi SAW datang ke Madinah, orang-orang Madinah masih minum arak. Mula-mula Rasulullah berhijrah tahun 621 Masihi, orang-orang di sana termasuk orang Islam, kerana belum turun pengharaman arak. Belum turun. Dan kita tahu arak ini diharamkan secara tadarus berperingkat. Melalui 4 peringkat. Ayat yang kita baca ini ialah peringkat kedua. Dia ada peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga sampai peringkat keempat. Muktamad, arak diharamkan, judi diharamkan secara mutlak tanpa lagi istisnaiyah, pengecualian. Kalau sebelum ini arak dibenarkan, dan ataupun arak dibenarkan dengan pengecualian, atau sehingga pada peringkat akhir arak diharam dan judi diharamkan secara mutlak. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, orang minum arak dan mereka berjudi. Lalu sebahagian mereka merasakan mudarat minum arak, judi, nampak mudarat dalam pelbagai aspek. Pernah ada seorang sahabat Rasulullah, sedang dia minum arak, dia mabuk, maka dia bunuh semua unta-unta yang duduk tepi tu. Menjadikan perbalang sebab dia bunuh unta orang. Orang mabuk. Maka mereka datang bertemu dengan Nabi SAW. Lalu mereka berkata, ma hurrima alaina, tidak diharamkan kepada kami arak ini. Innama qal, kerana Allah hanya sebut ismun kabir, dosa besar, boleh lagi minum, kata mereka. Wa kanu yashrabuna al-khamr, lalu mereka minum lagi arak. Bila tunggu ayat ini, sebahagian sahabat masih minum arak. Kerana kata mereka tak diharamkan, cuma dikata dosa besar. Dosa itu lebih besar. Tapi macam tak haram secara mutlak. Sebahagiannya minum lagi. Hatta kana yaum, sehingga satu hari, seorang lelaki di kalangan muhajirin menjadi imam. Menjadi imam bagi solat maghrib. Tiba-tiba ayat yang dibaca itu jadi kelang kabut. Dibaca, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang kafir. Patutnya la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah. Jadi terbalik, aku sembah apa yang kamu sembah. Orang mabuk baca Quran macam mana? Maka Allah Ta'ala turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kamu sembahyang dalam keadaan kamu mabuk, sehinggalah kamu tahu apa yang kamu katakan, sehingga kamu sedar. Ini arak belum haram lagi secara mutlak, haram bila nak sembahyang. Nak sembahyang jangan minum arak, lepas sembahyang minum arak. Dia benarkan, ni permulaan. Kemudian turun ayat yang menjadi muktamad. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fastanibuh. Ila qawlihi fahal antum muntahun. Turun ayat, wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, menenung nasib itu adalah najis daripada amalan syaitan. Maka hendaklah kamu jauhi. Sehingga ayat, apakah kamu tidak mau berhenti lagi?
Ayat ini dalam suratul Maidah, surah kelima ayat 90 menyatakan pengharaman secara mutlak. Dengan kata lain, kalau kita lihat, pengharaman arak ini melalui 4 fasa. Fasa yang pertama, bila Allah berfirman dalam suratul Nahl ayat 67, wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Daripada buah-buahan kurma dan juga anggur, kamu jadikan daripada kedua-dua buah itu arak dan juga kamu mendapat keuntungan yang banyak. Pada permulaan ayat ni, Allah menyebut nikmat pokok kurma, nikmat pokok anggur, buah kurma, buah anggur yang boleh dijadikan minuman, buahkan minuman yang memabukkan. Dan dijadikan perdagangan sehingga kamu dapat rezeki yang banyak. Ini permulaan. Maka turun ayat yang kedua, ayat yang kita bacakan pada malam ini. Ayat 219. Katakanlah pada arak dan judi itu dosa yang besar. Maka turun ayat ini, maka sebahagian sahabat minum, sebahagian sahabat tak minum. Fasharibaha qaumun wa tarakaha akharun. Ramai yang dah stop minum sebab dosa. Ada kata dosa tapi ada manfaat juga tu, kita ambil manfaat. Turun ayat yang ketiga, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu minum arak dalam keadaan kamu mabuk. Dan surah An-Nisa ayat 43. Pengharaman ini bila mana nak sembahyang. Diriwayatkan bahawa Abdul Rahman bin Auf panggil sahabat-sahabat untuk sembahyang, untuk sama-sama sembang lepak. Lalu mereka pun minum dan mereka mabuk. Abdul Rahman orang kaya, panggillah, jomlah kita mabuk malam ni. Ni pada permulaan sebelum arak diharamkan. Maka mereka minum. Bila dah tengah malam mereka belum sembahyang, maka seorang jadi imam. Lalu baca ayat, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang kafir, aku sembah apa yang kamu sembah. Jadi terbalik, patutnya la a'budu, tapi jadi a'budu. Maka turun ayat, dilarang minum arak ketika mana nak sembahyang. Lalu sebahagian sahabat tak minum langsung. Sebahagiannya dia tak minum siang hari kerana waktu solat berdekatan. Subuh, zuhur, asar, maghrib berdekatan. Tapi mereka minum selepas isyak. Tetapi bila turunnya ayat innamal khamru wal maisir, sesungguhnya arak dan judi itu perbuatan syaitan, maka adalah kamu berhenti. Maka ketika itulah diharamkan arak secara mutlak. Kata Umar Al-Khattab bila turun ayat ini, intahina ya Rab, kami akan berhenti wahai Tuhanku. Ini antara sejarah kita katakan pengharaman arak. Jadi kalau kita nak tahu bila sebenarnya arak diharamkan secara mutlak. Pada syariat terdahulu arak belum diharamkan. Bahkan disebut dalam hadis ada seorang lelaki yang menjual arak, tetapi dicampur araknya dengan air. Dia tipu. Maka Allah Ta'ala membalas penipuannya. Ringkas cerita, dia meniaga arak. Dia bawa monyet. Arak tadi dicampur dengan air. Maka dia pun untung. Tiba-tiba monyet tadi waktu dia nak mula belayar, rampas dia punya sarung ataupun dia punya uncang duit. Lalu panjat tiang layar. Lalu dicampak 1 dinar dalam lauk, 1 dinar dalam sampan. Demikian dia bagi 2 sebagai satu pengajaran kerana orang ini menipu. Hadis ini yang berlaku pada zaman Bani Israel kerana arak belum diharamkan. Kebanyakan ulama menyatakan sebagaimana kata Imam Qurtubi, arak diharamkan selepas peperangan Uhud pada tahun ketiga Hijrah. Secara mutlak, di ayat suratul Maidah ayat 90 yang kita baca pada surah yang kelima, pada ayat yang ke-90 mengharamkan secara mutlak arak. Bila? Tahun ketiga Hijrah selepas peperangan Uhud. Sebelum perang Uhud masih lagi dibenarkan bersyarat dan sebagainya. Sehingga datang pengharaman mutlak. Kita lihat bagaimana hebatnya Islam. Pengharaman arak tidak berlaku di Mekah kerana keutamaan pada akidah. Pengharaman bermula di Madinah pun berperingkat-peringkat. Kata Aisyah, kalau arak ini diharamkan secara mendadak, tak ada orang yang akan berhenti arak. Tak ada. Tetapi melalui peringkat-peringkat sebagai satu latihan. Kerana sesuatu yang menjadi kebiasaan tidak semudah itu kita nak buang dan kita nak tinggalkan. Bukan semudah itu. Bukan secepat itu. Walaupun mereka mengetahui mudarat-mudaratnya,
Namun, kerana kebiasaannya, maka agak sukar untuk meninggalkan arak tersebut. Tetapi Islam mendidik manusia dengan cara yang luar biasa hebatnya, dengan menyebut peringkat-peringkatnya. Sehingga pada peringkat pertama sebahagian tinggal, peringkat kedua sebahagian tinggal, dan seterusnya. Dan ini merupakan kejayaan paling cemerlang dalam mana-mana sejarah manusia. Tuan-tuan, bila Amerika Syarikat cuba mengharamkan arak, mereka buat suatu projek mereka namakan sebagai Nobel Experiment. Satu uji kaji yang paling mulia, paling agung. Nobel. Mereka lakukan pada tahun 1920 bermula daripada New York, yang berakhir pada tahun 1933, 5 Disember. Undang-undang yang telah digubah oleh Parti Demokrat dan Republikan untuk mengharamkan arak secara mutlak di semua negara-negara di Amerika. Bermula di New York. Lalu semua penguatkuasaan turun. Mereka memerlukan masa 13 tahun untuk mengharamkan arak. Tetapi mereka gagal. Beratus juta dolar habis untuk penguatkuasaan. Apa yang berlaku? Golongan yang disebut sebagai mafia makin berkuasa. Pasaran gelap makin tersebar luas. Jenayah-jenayah sehingga peringkat pembunuhan pada ahli-ahli politik. Ancaman-ancaman. Berlaku perang yang besar antara kartel mafia. Yang kita tahu Amerika dipegang oleh kelompok-kelompok mafia yang didalangi oleh Yahudi. Sehingga bila seorang pembina kereta yang terkenal, Henry Ford, mengkritik dasar Amerika yang dipengaruhi oleh pelobi Yahudi dan gangster-gangster yang dinaungi oleh Yahudi. Akhirnya Yahudi memboikot perniagaannya, menyebabkan syarikat Ford kerugian besar. Dengan menggunakan kuasa senat dan pengaruh Yahudi dan gangster-gangster. Sehingga anak pada Henry Ford memulakan hubungan dengan Yahudi dan gangster untuk kembali berada mendapat pasaran. Ini cerita kalau tuan-tuan baca kisah Henry Ford dan clashnya dengan orang Yahudi dan gangster di Amerika. Dia gangster di Amerika, dia bukan macam gangster kita kat Malaysia ni. Muka berparuk macam tu, tak ada. Ini pakai coat lawa. Smart. Kita kalau gangster, mesti rambut tak shampoo. Gangster tu. Sebut gangster, gigi sebatang tak ada. Gangster. Sebut gangster berparuk. Sebut je gangster, mesti ada tattoo lah lebih kurang. Orang kita lah gangster kita. Gangster Amerika dia bukan macam gitu. Mereka datang sebagai ahli politik, ahli perniagaan besar. Mereka berselindung dengan segala bentuk kemewahan, tapi mereka gangster besar. Jadi saya nak kembali kepada Nobel Experiment yang sehingga difilmkan. Difilmkan cerita tadi, betapa mereka gagal mengharamkan arak. Bukan kadar jenayah, habis duit banyak. Ini pengharaman dalam Islam tak habis duit. Pengharaman dalam Islam, baginda sallallahu alaihi wasallam tak perlu keluarkan duit negara untuk mengharamkan arak. Tak perlu. Ia adalah kesedaran. Ia adalah suatu, kita katakan, panggilan kerohanian. Suatu perbicaraan kerohanian kepada iman yang terbentuk, yang subur dalam diri para sahabat. Yang mereka buang. Kerana iman akan menjadikan kita tahu benda baik, benda tak baik. Bila seorang ada iman, antara hasil yang segera ditahu, dia mula dapat tahu benda baik, benda tak baik. Benda yang merugikan dan benda yang menguntungkan dia. Kalau Amerika gagal, sehingga buat balik undang-undang pada 5 Disember tahun 1933, ceritanya panjang, tuan-tuan boleh baca, cukup menarik. Tapi saya ringkas tidak, jadi cerita buat Amerika, pula ni semua ni. Ringkasnya gini tuan-tuan sekalian, mereka gagal, Presiden Amerika terpaksa batalkan undang-undang tersebut dan akhirnya arak dibenarkan balik. Sampai hari. Dan kita lihat bila Islam mengharamkan arak, sepakat semua para doktor, sepakat semua pakar-pakar kemanusiaan, pakar-pakar perubatan tentang kemudaratan arak. Tak ada seorang pun kata ada manfaat. Sama ada mudarat dari sudut kesihatan, yang merosakkan penghadaman, menghilangkan syahwat makan, juga boleh merosakkan pandangan, boleh menyebabkan perut buncit, jadi usuh besar, boleh menyebabkan penyakit hati, penyakit buah pinggang, bagi menyebabkan cepatnya tua, bagi menyebabkan penyakit-penyakit yang pelbagai. Termasuklah dari sudut keturunan yang lemah dan putus keturunan, dan menyebabkan anak-anak juga ketagih arak. Anak pun. Saya ingat satu kajian yang saya dengar.
bila dia kaji kesan arak kepada bayi. Bayi ini dia boleh jadi ketagih juga bila dia membesar nanti. Mak minum arak ni, mak minum arak. Akhirnya bila bayi lahir, budak-budak ini juga cenderung untuk mengambil arak. Bayangkan daripada kecil. Walaupun mereka buat undang-undang umur sekian-sekian jangan minum, tapi mereka tak mampu. Sebab anak-anak dia tengok mak ayah. Kalau mak ayah buat salah, dia buat. Kalau tengok mak ayah tidur dalam kuliah, dia pun tidur sekali. Sebab anak-anak dia akan ikut mak ayah. Dia memang dengar cikgu dia cakap, tapi perbuatan mak ayah. Guru kami selalu beritahu, memang anak kita tuan-tuan dia dengar cakap cikgu. Tetapi kita perlu tahu, walau dia dengar cakap cikgu, tapi dia akan buat perbuatan kita. Kalau kita rajin kuliah, dia pun rajin. Kita rajin catat, dia pun rajin. Kalau kita rajin buat baik, dia pun buat. Dia akan tengok, perhati, dia merakam. Dia CCTV yang bergerak. Yang mempunyai reaksi yang spontan. Akhirnya anak kita baik sebab kita baik. Kadang-kadang kita tak sedar bila pula aku ajar dia. Bila pula kita beritahu ayat-ayat ni, tiba-tiba dia boleh keluar ayat-ayat ni. Perkataan-perkataan ni. Tanpa kita sedar, dia sedang ikut kita. Cara kita semayang. Cara kita puasa. Dia tengok cara kita baca Quran. Cara kita pegang mushaf. Ini anak. Jadi kesan pada kesihatan pergi pada anak-anak pada kandungan. Dan dia mudarat akal. Semua orang tahu dengan sebab minum arak habis akal. Bukan membawa pada gila. Dan disebabkan harta, habis harta. Orang minum arak mabuk ni tuan-tuan, akhirnya daripada mabuk, daripada arak biasa ni tuan-tuan, mereka mula berbangga dan sombong untuk beli arak lebih mahal. Akhirnya nilai arak mula menaik, meningkat. 1 juta, 2 juta, 3 juta harga arak. Sampai puluhan juta. Bila saya tengok dokumentari pembikinan arak dan harganya, dia membabitkan lama atau sekejap. Lama mana? Tahun bila dia keluarkan? Tahun 1800, dia perak lama. Ni kalau minum ke gila terus. Lagi lama, terutama syarikat-syarikat besar, harganya mahal, melambung, berjuta. Sebab tu tuan-tuan tengok arak mahal ni, dia tak letak penuh, separuh sikit. Sebab apa? Mahal. Mahal, tak sikit je. Ni pun dah 1,500. Seorang tu dia minum banyak tu, couple tu, dua ni, keluar bil $6,000. Dia terkejut, setengah tu harga $3,000. Dia minum arak yang mahal ni. Bayangkan harta banyak mana. Sebab orang minum arak mula dia cari nilai-nilai prestige tertentu. Dengan cawan, dengan sekian. Dengan campuran. Mereka habiskan duit. Kemudian dia sebut kemasyarakatan. Perbalahan disebabkan arak. Ya, bila mabuk, gaduh, bertumbuk, macam-macam. Dan disebabkan dia sebut adab, akhlak pula. Tuan-tuan, orang-orang yang minum arak nampak hina dia. Nampak tak beradab dia. Perkataan dia mula kelang kabut. Dan mula dia suka maki. Mula dia suka menuduh, bahkan berzina, bahkan membunuh, bahkan lain-lain. Sebab itu disebut oleh ulama' sebagai ummul khaba'ith, ibu segala kejahatan. Dan dari sudut kemudaratan umum menyebabkan orang minum arak ni, saya bawakan rahsia. Tuan-tuan dulu, bila golongan SB ni, Special Branch ni, dia nak tahu rahsia, dia mabukkan orang tu, kemudian dia pun dapat rahsia. Waktu kita katakan satu peperangan, disebut peperangan Arab pada tahun 1967, yang cuma berlangsung 6 hari. Apabila Mesir kalah lawan Yahudi, kereta-kereta kebal Mesir belum sempat bergerak, dibom semua. Dalam tempoh 6 hari kalah. Sedangkan waktu itu orang Islam, negara Arab semua bergabung. Saudi, Syria, Mesir, Lebanon, semua gabung lawan Yahudi seorang. Tiba-tiba kalah dalam masa 6 hari. Ceritanya apa tuan-tuan? Orang Yahudi hantar perempuan lawa-lawa untuk tidur dengan jeneral-jeneral Mesir dan pegawai orang atasan. Mereka mabuk bersama. Ketika itu mereka korek rahsia. Dan mereka dapat rahsia. Akhirnya Mesir kalah dalam masa 6 hari. Baca kisah peperangan yang disebut sebagai peperangan Arab tahun 1967. Kekalahan yang memalukan. Waktu itu dipimpin oleh Jamal Abdul Nasir. Waktu itu semua kereta kebal ni belum bergerak, dia bom semua. Kerana Yahudi tahu kereta kebal simpan kat mana. Tuan-tuan tahu Mesir ialah negara antara negara kereta kebal yang paling banyak di dunia. Kalau kita Malaysia ada 300, campur belaka lah. Sama ada kereta kebal, kereta perisai, ACV 300, campur semua 300. Lebih kurang.
Dia ada 5,000 tuan-tuan. Dia punya banyak kereta kebal, 5,000. Yang pertama banyak kereta kebal Rusia, 15,000. Kereta kebal ni kalau banyak mana gagah dia punya tentera darat dia gagah. Ada 15,000. Diikuti oleh negara Amerika, negara China. Dan yang kelima ialah negara Mesir. Antara paling banyak di dunia, 5-6,000. Artinya di sini nak tunjuk bagaimana rahsia dibongkarkan kerana mabuk. Habis. Dan demikian dari sudut agama. Orang mabuk dia tak mampu melakukan hal-hal agama, nak sembahyang ke, nak buat ibadat-ibadat kerana mabuk memang tak boleh lah. Baca Quran mabuk tak boleh. Sebab itu Islam mengharamkan secara mutlak. Demikian juga judi. Judi diharamkan oleh Islam kerana mudarat-mudarat yang sama. Menyebabkan permusuhan, perbalahan. Menyebabkan dia akan merosakkan pentarbiahan, menjadikan orang malas, menjadikan orang menunggu rezeki tanpa sebab. Ialah tikar mereka tunggu menang kalah. Tanpa sebab. Tak buat apa-apa aktiviti. Melemahkan akal. Sebab judi ni banyak teka nombor. Pergi beli nombor, tuan-tuan, kalau nombor 4 angka, kalau kita nak teka semua berapa ratus ribu kali. Daripada nombor 111, 1112, 1113, nak beli semua beratus ribu. Nombor tu ratus ribu. Harga pula teka. Tu ditipu. Yang kaya syarikat Magnon kaya. Yang kaya syarikat judi. Orang yang judi tak kaya. Kalau dia menang pun dia akan miskin balik. Sebab bila dia menang, dia judi lagi. Akhir dia kalah. Kerana menang orang judi bererti kalah. Kenapa? Judi ni ketagih. Maka Islam mengharamkan kedua-dua ini. Tuan-tuan tak akan jumpa mana-mana agama yang berjaya mengharamkan kedua maksiat yang terbesar ini. Arak dan judi melainkan Islam. Sebab tu kita lihat. Mereka takut perbentukan negara Islam. Takut dua sumber ni tak ada. Arak, judi. Kerana dia ni adik-beradik arak judi ni. Orang yang minum arak, dia berjudi. Orang berjudi suka minum arak. Sebab judi hutang banyak. Macam mana nak salah minum arak? Yang minum arak pula, akal dia dah tak betul, berjudi. Bila Islam berjaya menangani arak dan judi, jadi apa berlaku? Orang Islam pun banyak duit. Tak beli arak, tak beli judi. Bila banyak duit, mereka bertanya, ya Rasulullah, duit banyak nak buat apa? Nabi kata sedekah. Nak sedekah pada siapa? Nak sedekah bagaimana? Sebab itu turun selepas ayat arak dan judi, ayat sedekah. Kenapa ayat sedekah? Saya katakan bila masyarakat tak minum arak, tak berjudi, apa kesannya? Duit kita banyak. Tetapi bila mereka buat satu, bila Singapura nak bina Marina Bay, pusat judi terbesar di Asia Tenggara, antara terbesar. Mereka buat kajian. Saya tengok dokumentari sepanjang proses mereka nak buat judi. Mereka buka tender pada 3 syarikat. Akhir syarikat Malaysia menang. Power juga Malaysia. Dia menang. Ni syarikat daripada Las Vegas pun ada. Macau pun ada. 3 syarikat besar masuk. Yang menang, ni Genting menang. Lalu tokoh-tokoh masyarakat berbincang. Saya ikuti forum tokoh Islam, Sikh, tokoh Buddha, tokoh Hindu, tokoh Kristian. Kesemua agama ni sepakat. Kata bahaya. Dan menyebabkan banyak je bankrupt. Remaja yang akan bankrupt sekian-sekian. Maka bagi pihak kerajaan, kita tak apa, kita akan buat, kita akan beri syarat, begitu begini. Mereka cerita tentang muflis kad kredit, muflis itu, masalah itu. Dan secara, semua tokoh agama tak pernah setuju. Sebab mudarat. Tapi nama pemerintah sekular. Yang dipikir untung. Mana-mana pemerintah sekular, kalau tuan-tuan tengok, dia tak akan letakkan agama depan, untung depan. Akhirnya judi dibenarkan. Kebanyakan negara. Itu cuma yang paling hebat dalam negara Islam. Walau sebahagian negara Islam dia benarkan judi. Kita tak nafikan. Hatta kita Malaysia ada judi. Sebahagian negara Islam ada benarkan judi. Ada negara Islam tak benarkan judi langsung. Ya, judi ni akan wujud. Kita tak nafikan even kalau diharamkan judi wujud. Di kalangan kanak-kanak pun ada judi, orang tua. Ada judi. Laga ayam pun berjudi. Main bola pun berjudi. Main golf pun berjudi. Semua berjudi. Orang kalau kaki judi ni tuan-tuan, semua benda dia nak judi. Kita teka nak. Ustaz datang awal ke datang lambat? Kita beating. Ustaz pun jadi mangsa judi. Kadang-kadang nak tengok nombor plate penceramah, nombor berapa. Kita tikar ekor esok. Ni ustaz bagus ni. Tengok plate dia JPT. Boleh ni. Berapa nombor dia? 8820 boleh. Cantik nombor ustaz. Boleh judi esok. Dia pergi tikam judi. Tuan-tuan ingat orang kepala judi ni lain. Dia tengok kereta terbalik, dia tengok pelik. Boleh tikam judi ni.
Semua macam tu. Semua ni nak beating belaka. Orang panggil beating belaka, nak berlawan. Sampai macam tu. Kita tengok, ustaz kuliah berhenti sampai pukul apa? Taruh, 50 ringgit. Oh, judi juga. Ini yang memang tahik judi. Paling kurang pun dah umur-umur pencing judi, tak apa. Mu belanja aku makan kalau mu kalah. Belanja makan. Judi juga. Sebab dia nak dapat mudah. Tetapi bila orang Islam, saya kata berjaya, walaupun ada sebagian Islam membenarkan judi dengan syarat dan sebagainya, orang Islam tahu benda itu haram. Tahu haram. Akhirnya orang Islam yang bila sebut insan, dia kata judi dan arak. Mesti. Maka orang Islam mula banyak duit. Sebab itu tuan-tuan, sebenarnya orang Islam berpotensi tinggi menjadi orang paling kaya di dunia. Sebab dia tak berjudi. Tak minum arak. Dia orang boleh kalau judi berjuta. Ada seorang hamba Allah, tuan-tuan ni, manusia ni. Dia sekali buat duit berjudi 17 juta dolar USD. Saya tak nak sebut nama dia. 17 juta. Dia pergi pagi, dia berjudi, petang dia habis semua duit. 17 juta dolar USD. Dia berjudi habis. Bahkan ada sampai berpuluh judi. Berpuluh juta dolar berjudi. Sampai bilion pun ada, bilion berjudi. Maka orang Islam bila duit banyak kan tinggalkan judi arak. Lalu mereka kata, wa yas'alunaka madza yunfikun, dah duit tak beli arak, duit tak beli judi. Lalu kami nak sedekah macam mana? Maka kata Allah Taala, kulil af, sedekah ni caranya yang lebih kita sedekah. Lihat bagaimana Islam meletakkan keutamaan harta itu, bereskan keperluan diri kamu. Islam bukan agama yang tidak berpijak pada bumi nyata. Oh, nama sedekah beri semua ke orang. Habis kita tinggal baju seluar je. Tak. Cukupkan untuk kamu, bayar rumah kamu, bayar kereta kamu, bayar biaya, bayar beri. Ada lebih, maka disedekahkan. Kemudian Allah berfirman, kadzalik, demikianlah. Yubayyinullah, Allah terangkan kepada kamu hukum syariatnya, perintah dan larangannya. La'allakum tatafakkarun, bila kamu berfikir, kamu nampak kehebatannya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sesudah menceritakan tentang kelebihan bersedekah fi dunia wal akhirah, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Yakni dalam apapun urusan dunia atau akhirat, Allah akan memberikan suatu yang ada masalah besar kepada umat Islam, kepada orang beriman. Di dunia dengan syariat-syariatnya, di akhirat dengan pahala berganda-gandanya. Walau kerja kita sikit, walau amalan kita tak banyak, pahalanya Masya Allah. Ini di syariat Islam fi dunia wal akhirah. Dia beri kebaikan kita kat dunia, dia beri kebaikan kat akhirat. Walau kalau kita kira tuan-tuan amalan kita bukan banyak sangat, tapi Allah balas kita dengan syurga yang abadi. Kita hidup dunia 60 tahun, Allah beri kita ke akhirat kelak tanpa had umur. Masya Allah. Ini syariat Islam dan ini janji Allah. Wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya tentang anak yatim. Qul islahul lahum khair, katakanlah melakukan kebaikan kepada mereka itulah yang utama. Sama ada pada harta mereka, pada diri mereka. Wa in tukhalituhum, kalau kamu bercampur gaul dengan mereka, fa ikhwanukum, mereka adalah saudara seagama kamu. Wallahu ya'lamu al-mufsida minal muslih, Allah tahu siapa yang bergaul dengan anak yatim untuk rosakkan anak yatim, siapa yang bergaul dengan anak yatim untuk memperbaiki anak yatim. Walau sya'allahu la'anatakum, kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah boleh menjadikan susah bagi kamu, supaya kamu haram terus bergaul dengan anak yatim. Innallaha azizun hakim, Allah tu gagah lagi bijaksana. Apa cerita ayat ni? Seolah nak beritahu baik, kamu nak sedekah kan? Maka utamakan anak yatim. Anak yatim tu siapa? Apa? Tak ada ayah, tak ada mak, kita tak panggil anak yatim. Tak ada ayah, kematian ayah, bukan bercerai, kematian ayah, dia belum balik, maka ini anak yatim. Bila anak yatim, dia ada harta yatim, maka penjaga-penjaga anak yatim sama ada di kalangan isteri kepada suami yang dah meninggal dunia atau ibu anak tadi. Maka si ibu, dia cuma dapat harta pusaka 1/8. Maka 7/8 lagi milik anak yatim. Kalau kita kira mudah tanpa cerita mak, ayah si mati, katakan dia cuma tinggal isteri dan anak-anak, maka si isteri ni sedang menjaga harta anak yatim. Jangan rosakkan. Boleh tak ustaz, harta dia ni kita kan beli lauk nasi, kita makan sekali? Boleh, selagi mana tidak melampau. Jangan kadang kita nak makan, kita pun belikan besar-besar. Bila nak beri anak yatim, dia berikan selayang. Time kita nak makan, kita pun orderkan jeruk, berikan besar. Maka ini diharamkan. Kalau benda tu benda
Kalau si ibu tadi digunakan duit simpanan yatim untuk makan dan dia makan sekali ambil sikit manfaat, atau dia mengambil upah jaga dengan kadar yang tertentu boleh. Atau dia nak ambil duit anak-anak dia atau bapa saudara dia yang jaga anak yatim, nak ambil duit anak yatim nak niagakan dengan syarat dia tak masuk perniagaan yang berisiko. Jangan masuk ASN, ASB, sudahlah. Masuk pelaburan-pelaburan yang risikonya kurang. Maka dengan tujuan supaya dapat keuntungan anak yatim. Pertama, boleh mengambil upah jaga anak yatim kalau mereka miskin. Dan boleh kalau kita nak makan sekali dengan anak yatim, walaupun harta tadi harta anak yatim, dengan kadar yang biasa, sebab kita jaga dia, sebab kita uruskan dia, kita pun makan sekali. Sebab memang nak beli makanan untuk budak-budak yatim daripada harta dia, maka kita pun makan sekali, harus. Tapi siapa yang bertujuan nak ambil harta anak yatim, bukan kalangan mereka yang kahwin dengan anak yatim. Maknanya apa tuan-tuan? Yatim ni perempuan, katakan perempuan, dia pera, dijaga sampai besar, dia kahwinkan untuk merosakkan hartanya, maka ini diharamkan. Tapi kalau dikahwin untuk jaga, dia budak perempuan ni kaya, ni kalau orang lain kahwin habis dah, baik aku kahwin dengan dia yang jaga anak yatim, mungkin ni sepupu dia contoh, maka dia mengahwininya supaya harta terjaga, terselamat, maka boleh. Dengan kata lain tuan-tuan sekalian, asal orang anak yatim dan hartanya macam kita tak boleh campur langsung. Tapi kalau tak campur langsung susah. Kerana yang jaga anak yatim mungkin tak punya kemampuan. Khususnya jaga anak yatim, kalau saya katakan mak dia sendiri. Mak ni jangan guna kuasa veto dia. Dia mak, anak-anak ni namanya anak yatim. Jangan pandai-pandai ambil. Kan mak ambil, jangan. Awak dah ada bahagian awak 1/8. Ini bahagian anak yatim. Jangan duk usik. Kau nak ambil juga sebab si ibu tidak wajib beri nafkah pada anak yatim. Itu anak dia. Tak wajib. Yang wajib bekas suami dia dulu. Dia ambil daripada harta pusaka dia. Harta dia ada. Maka bila dia beli lauk pauk atau misalnya disewa rumah untuk anak yatim, boleh tak mak duduk sekali? Bolehlah sebab dia jaga. Tapi jangan melampau. Jangan disewa kondominium pula. Yang mahal sewa. Padahal dengan keadaan biasa. Yang biasa budak ni duduk. Maka boleh bergaul anak yatim dan kadang orang yang menjaga harta ni, sama ada kalangan yang dekat dengan dia atau yang jauh, dan boleh mengambil manfaat sedikit, makan minum dengan tidak melampau, dan boleh niagakan harta anak yatim dengan bukan tujuan merosakkan hartanya pada pelaburan yang kurang risikonya dan mendapat keuntungan, dan boleh diambil upah atas pelaburannya tadi dengan kadar yang munasabah. Maka ini di antara cara bergaul dengan anak yatim. Kalau sebenarnya ayat tentang sedekah, maka jaga anak yatim tu bagus. Bagi duit pada anak yatim tu bagus. Kalau anak yatim dah berharta, jaga harta dia pula. Jangan sampai kamu rosakkan dengan tujuan-tujuan yang jahat. Allah tahu. Orang yang makan harta anak yatim, dia tak selamat. Dunia akhirat. Ada ayat yang keras tentang makan harta anak yatim yang kita akan terangkan dalam surah An-Nisa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.